Okey, terima kasih semua ya. Terima kasih kepada mereka yang masuk ke kelas awal pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini ya, cikgu ada beberapa perkara yang ingin sampaikan terdahulu, khususnya kita panggil housekeeping lah, untuk menyatakan apa yang perlu buat, apa yang tak, ataupun apa yang sudah dibuat sebelum ini. Okey, murid-murid, pertama sekali cikgu ingin sekali lagi sebut mengenai Google Classroom. Google Classroom. Okey? Bukan cikgu nak menakutkan anda semua. Cikgu telah menyatakan dari awal supaya bersedia untuk PDPR, pembelajaran dan pengajaran dalam rumah. Sila bersedia untuk PDPR, mungkin kita anggapkan 2 minggu saja kan, betul? Tapi kita tak tahu adakah tak benda ini akan berlanjutan. Jadi, apa gunanya Google Classroom ya? Murid-murid yang saya hormati sekalian ya, harus diingatkan 1 minggu kamu ada kamu semestinya ada minimum 3 kelas ataupun 3 hari kelas sains bersama dengan cikgu. 3 kali ya. Cikgu tidak mungkin buat 3 kali kelas itu untuk Google Meet semua. 我们是不可能做3堂课 Google Meet 的. Sebabnya ada satu ke 2 kelas mungkin satu waktu saja 30 minit, tidak efektif untuk kita buat Google Meet. Jadi, cikgu akan memberikan tugasan di dalam Google Classroom. Okey? Akan memberikan tugasan di dalam Google Classroom. Kerja kamu adalah untuk masuk dan jawab. Okey? Macam semalam, seperti yang semalam kan, cikgu telah memberikan anda kerja, tugasan. Okey? Untuk belajar bab 4 ataupun bidang pembelajaran 4 kadar tindak balas. Itu yang kita akan buat sekarang dah. Kita akan belajar sekarang. Kita akan mendalami dan memahaminya. Cikgu, macam mana dengan bab 3 ataupun bidang pembelajaran 3 itu, kita akan imbas semula kalau masa bersesuaian. Tapi cikgu rasa sekarang kita dah masuk PDPR, baik kita mulakan bab yang keempat yang baharu supaya anda boleh ikut. Jadi, okey. Sekejap ya, cikgu nak. Okey. Jadi, untuk masuk ke dalam Google Classroom ini, jadi cikgu terpaksa ulang juga dan membuatkan ini sebagai satu record rasmi. Jadi tak ada alasan nanti murid cakap cikgu tak pernah sebut pun Google Classroom. Rasanya ini dah berkali-kali cikgu sebut dah. Cikgu dah beber, 老师已经很长期的一直重复的说了. Okey, jadi Google Classroom kod anda adalah 6RTKUYJ seperti yang dipaparkan pada skrin. Semua boleh nampak kan? Semua. Jadi, tak ada alasan. Okey? Kalau kamu rasa kamu kamu menghadapi apa-apa kemuskilan ke atau masalah, anda boleh rujuk pada cikgu. Cikgu akan cuba membantu kamu. Okey? Dalam ini memang ada banyak benda yang cikgu telah share. Kamu perlu buat sebab ada markah. Markah itu yang cikgu akan menentukan PBD, pentaksiran bilik darjah anda. Cikgu juga perlu sebutkan kepada anda, okey? Cikgu telah sharekan yang quiz bab 3 ni. Bab 3 ya, penilaian formatif ini ya. Murid-murid, ada soalan objektif di dalamnya. Cikgu akan share juga untuk bab 2 dan bab 1 sebelum ini dan letak dalam Google Classroom juga. Murid-murid, benda ini adalah penilaian untuk anda. Penilaian. PBD, pentaksiran bilik darjah. Maksudnya, kamu nak dapat TP1 ke, TP2 ataupun sampai TP6, ini adalah perekodan evidence cikgu. Okey? 明白我讲什么吗？意思说你们不做，我给不到你们分数，我打不出1到6的分数给你们。所以说你们一定要做。Kalau kamu tak buat, cikgu akan bagi 1 je lah. Cikgu akan bagi 1. Jadi kalau kamu tak buat, bagi 1, kamu pula nanti buat aduan itu ini semua, cikgu akan rasa sangat kecewa. Cikgu akan rasa sangat kecewa. Jadi minta tolong buat ya. Masuk ke Google Classroom, minta tolong kawan-kawan yang lain supaya masuk. Okey? Jadi kita mulakan kelas sekarang. Cikgu pun tak nak membeber sangat untuk panjang lebar cerita hari ini. Dan sebelum cikgu mulakan kelas, okey, cikgu akan letak terdahulu satu link kehadiran. Ini adalah kehadiran untuk semalam. Cikgu ulang semalam bukan hari ini. Okey, cikgu semalam dah bagi tugasan Google Classroom itu.
Ini adalah rekod kehadiran yang secara tidak secara rasmi lah. Jadi minta tolong isi, ini adalah kehadiran semalam. 不是今天的，是昨天的。Okay, tolong isikan. Okay, minta tolong sangat-sangat. Jadi sekarang kita mulakan kelas. Murid-murid, hari ini kita akan belajar bab keempat, kadar tindak balas. Murid-murid. Okay, sebelum cikgu mulakan sekarang, cikgu akan tanya dulu beberapa orang di sini ya. Cikgu akan pilih dulu. Jensen, log Jensen ada? Okey, ada ya? Boleh tengok skrin cikgu dengan jelas? Boleh ke tak? Boleh kan? Boleh ya, thank you. Okey. Anda kalau ada buku teks bersama kamu, kamu boleh terus pergi ke buku teks muka surat 114. 114. 114面我不浪费时间lah. Cikgu memang tak nak buang masa sekarang. Okey. Jadi apa yang kita akan belajar kadar tindak balas ini? Okey, murid-murid senang je. Buku itu ternyatakan kita perlu mentakrifkan. Maksudnya menjelaskan apa maksud kadar tindak balas. Cikgu, kadar saya tahu. Cepat ataupun perlahan satu perkara berlaku. Betul. Tindak balas. Tindak balas apa? Fanjing mah, semua fanjing. Jadi tindak balas apa? Itu yang kita nak fahamkan selepas ni. Nyatakan 5 faktor. 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Pertama, takrif. Sekarang, apakah faktor yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Dan berikan 3 contoh aplikasi konsep kadar tindak balas dalam kehidupan. Ya, kita dah belajar, jadi kita nak tahu di manakah kita gunakan ilmu tersebut dalam hidup kita. Kita belajar sains sekali lagi, bukan belajar sia-sia. Kita belajar, kita aplikasikan dalam hidup kita mahupun di dalam industri. Kenapa nak sebut industri juga? Kongyek. Sebab itu mungkin tempat anda bekerja masa depan. Okey? Jadi kita sambung. Tengok. Kita mula muka surat 115. Proses penghasilan roti bakar melibatkan tindak balas kimia yang dikenali sebagai tindak balas Maillard. Okey, Maillard kalau ikut Maillard lah. Dalam tindak balas Maillard atau Maillard, karbohidrat bertindak balas dengan protein membentuk sebatian Amadori, iaitu yang menyebabkan roti ke perang-perangan. Ya, kita makan roti bakar, kita letakkan roti di dalam mesin bakar, dia tukar daripada putih menjadi perang. Jadi putih jadi perang. Ada tindak balas berlaku ke tidak? Ada tindak balas berlaku ke tidak? Leong Wen Kai. Roti putih menjadi perang. Wen Kai, ada tindak balas berlaku tak? Leong Wen Kai. Shiva. Encik Shiva ada? Shiva? Shiva? Shiva berapa tu? Leong Wen Kai berapa tu? Tangkahan. Okey. Ya. Wen Kai ada. Oh, kamu lawannya. Yo lawannya. Sorry. Lawannya. Nak tanya kan, jadi putih jadi perang. Wen Kai pun boleh tolong ya. Putih jadi perang. Ada tindak balas berlaku ke tidak? 面白面包变去烤面包吗？变去巧克力色吗？有没有化学反应？应该讲这是反应啦，有没有？ada tindak balas ke tak kat situ? Ya murid-murid. Wen Kai, lawannya? Ada ke tak ada dia? Jawab ada atau tak ada. Kalau kamu tak jawab, cikgu anggapkan kelas ini cikgu syok sendiri, bercakap sendiri je. Wen Kai? Jawab ada ke tak ada je? Jawab. Saya nak jawapan je. Lawannya? Ada. Thank you tangkahan, thank you lah. Hari ini saya suka kamu lah tangkahan. Wen Kai dan lawannya kenapa tak jawab ya?
Tak boleh nak type ke? Oh, thank you. Thank you lawannya dah jawab lah. Jadi, okey. Jadi kita tahu proses ada sesuatu benda sedang berlaku. Tindak balas itu, Melad ini, kamu mungkin kata benda ni. Jadi dia bagi tahu kamu nama itu adalah seperti ini. Okey. Dia menjadikan roti itu keperang-perangan. Jadi dia merupakan satu tindak balas yang cepat sebab dia tak mengambilkan masa panjang kan. Jadi cepat. Jadi cepat itu, apa maksud cepat? Kita pun cakap, ya cikgu, cepat itu sebenarnya macam mana kita nak kira. Sabar. Macam mana kita nak ukur. Jadi ada banyak kata kunci nanti yang kita akan sentuh dari bahan. Hari ini kita fokus dua je. Bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Yang lain cikgu tak nak buang masa. Bahan dan hasil. Okey. Dengan bahasa yang senang. Okey, bahasa yang senang lah. Kadar tindak balas ini, sebelum kita nak faham kadar, dia cepat ke lambat, kita perlu faham tindak balas. Tindak balas ini merujuk kepada apabila sesuatu perkara bertindak balas, dia akan menghasilkan sesuatu yang baru. Tengok dalam skrin lah. Cikgu dah tulis pada skrin lah. Contoh A bercampur dengan B. Ya, siapa dia? Ada soalan tak? Siapa dia? What is kadar? Siapa tanya tu? What is kadar? Kadar, kalau terdirect dekat bahasa Cina, cikgu tak tahu istilah dia. Maksud dia, 快或是慢。如果我是要解释的话是快或慢。kadar. 应该也不能讲是速度，速度是 kelajuan lain. Kadar di sini dia lebih rujuk kepada kalau kita terangkan terdahulu iaitu cepat ataupun lambat sesuatu proses. Okey, cepat 或者是快或慢，但是有个词的，cikgu tak tahu apa istilah yang khas dalam bahasa Cina itu Nanti cikgu carikan dalam internet, cikgu PM lah. Jadi tindak balas dulu. Apabila A campur dengan B, akan menghasilkan C dan D. Jadi, cikgu nak tulis juga ya. A dan B ini ialah apa? Cikgu nak terangkan dulu, ya, inilah kita sebut sebagai bahan. Bahan tindak balas. Maksudnya, sebelum dia bertindak balas, itulah benda panggil bahan. Okey? Yang C dan D, menghasilkan C dan D ini, ya, kita juga dah cakap hasilkan. Ya, inilah kita panggil hasil tindak balas. OK， 产品，所以说它产生出的那一个反应会产生出什么？akan menghasilkan hasil tindak balas. Jadi, cikgu nak sebut dah ya. Baca pada skrin, kalau kamu ada buku teks lagi baik, muka surat 116. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Tahan lah. Ada yang cepat, ada yang perlahan. 有快或慢的反应. Jadi, sebelum kita nak faham kadar, faham dulu apa itu tindak balas. Dalam sains, kita lebih fokus pada tindak balas dua lah. Tapi yang sekarang dia sebut tindak balas kimia. Di mana merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Cikgu, saya macam tak pernah belajar benda ini. Salah, kamu sudah belajar banyak. Antara dia contoh cikgu bagi ya. Contoh cikgu tulis kat skrin kat sini. Murid-murid tengok pada skrin sekarang ya. Kalau anda ingat, bagus. Kalau kamu tak ingat, tak salah. Contoh. Glukosa menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Okey, saya tahu mesti kamu cakap apa benda ini. Cikgu apa benda ni? Macam tak pernah belajar aja. Glukosa menjadi etanol. Glukosa ni dalam bahasa yang kita panggil gula. Etanol ini kita dah panggil alkohol. Cujing, alkohol. Cikgu, kita pernah belajar buat alkohol ke? Sabar. Inilah kita belajar ketika bab kedua, teknologi makanan di bawah respirasi
anaerob. Anaerob, bukan anaerobic. Dia anaerob. Di mana kita guna apa? Respirasi anaerob. Mak Ihan nak jawab ke tak? Mak Ihan. Respirasi anaerob guna apa? Mak Ihan ada? Ada. Ada. Guna apa? Respirasi anaerob, juga dah tulis kat sini guna apa? Guna apa tu? Yeast. Yeast. 面包酵母 ，OK， 酵母菌，ya 酵母菌lah, OK， yeast yang membuat roti. Cikgu, yeast boleh buat ethanol ke? Roti ada ethanol, itu cerita nanti. Kalau kamu lupa nanti, cikgu ulang semula, masa akan datang. Jadi, apa yang cikgu nak sebut adalah, ini adalah satu tindak balas ke tidak? Tindak balas. Ya ke tidak? Ya. Tindak balas kimia ke tak? Ya. Tindak balas. Glukosa ini ialah bahan, yang kiri bahan, kanan etanol dan karbon dioksida itu ialah hasil. Tangkahan, faham ke tak tangkahan? Kan, tak ada masalah tau, cakap je. Kadar apa sepijau. Kadar sekali lagi dia lebih kepada sutu lah. Isu, 我也不讲说是速度啦，kelajuan salah lah. Isu 要快是慢啦，总之要比较。Jadi, thank you Kahan . Jadi, tanya balik. Kalau proses ini, kita sekarang nak fokus kepada isu apa itu kadar. Bagus. Kalau Kahan tanya soalan ini, kadar, saya terus bagi ya. Jadi, proses respirasi anaerob ini, isu dia, kira kadar, jika apa itu kadar? Jika guna bahasa senang, laju ataupun perlahan. Jawapan dia perlahan, sebab dia ambil masa. Okay, dia akan ambil masa mungkin sejam, 2 jam. Okay, kalau untuk buat etanol, kadang-kadang kalau untuk orang tua nak buat alkohol, mereka buat proses fermentasi tu letak setahun ataupun mungkin beberapa bulan. Panjangkan masa tu, jadi itu adalah satu tindak balas yang perlahan. Kadar ini rujuk kepada dia punya laju ataupun perlahan untuk tindak balas tersebut. Cukup balik kepada topik itu. Jadi, contohnya, tindak balas antara bahan tindak balas iaitu apa itu kalium iodida dan apa itu plumbum 2 nitrat. Okey, cikgu, saya tak tahu ni. Tak apa. Kamu tak tahu, tak kisah. Kamu tak tahu, cikgu tak kisah. Yang kamu perlu tahu adalah, cikgu tulis pada skrin sekarang. Cikgu tulis lah. Kalium iodida. Dia campur dengan plumbum nitrat. Plumbum 2 nitrat. Cikgu, apa benda ni? Okey, ini adalah sebenarnya garam. Cikgu, garam yang kita makan kat rumah ke? Bukan. Dia bukan garam yang kamu makan kat rumah ya. Dia adalah garam lain. Okey, cikgu perlukan sedikit ruang. Cikgu padamkan dulu ya murid-murid. Tengok pada skrin je. Tugas anda adalah fokus pada skrin dan pasangkan earphone dan dengar. Okey. Cikgu tulis semula ya. Kalium nitrat sebab cikgu perlukan ruang. Kalau tulis atas bawah kamu tak nampak benda itu. Jadi kalium nitrat, okey, gunakan warna lain. Bertindak balas dengan bukan kalium nitrat kan? Kalium iodida. Maaf ya. Kalium iodida. Cikgu, apakah dia punya gambaran kalium iodida ni? Cikgu pun susah nak terangkan. Dia macam, pernah tengok garam ke gula ke tak? Garam ataupun gula. Ya. Dia bentuk macam tu. Bentuk hablo. Apa itu hablo? Kristal. Cingki. Okey? Dia bentuk hablo dan dia larut dalam air ke tak? 放在水里面，溶在水里面吗？ Ya, dia larut dalam air. Jadi dia akan membentuk apa? Tengok membentuk kalium nitrat. Kalau tulis nama kamu akan nampak tak? Kalium nitrat
campur dengan plumbum iodida. Apa yang kamu nampak? Murid-murid, apa yang kamu nampak di sini? Apa yang kita nampak di sini? Kita akan nampak, oh, kamu guna garis, plumbum nitrat telah diasingkan nama dia. Okey? Dan kalium iodida pun dah asing. Masing-masing bercampur. Okey, bercampur dengan bahan yang satu lagi. Satu lagi tu. Contoh kalium iodida, kalium bergabung dengan nitrat menjadi kalium nitrat. Plumbum nitrat kan? Plumbum itu bergabung dengan iodida menjadi plumbum iodida. Jadi isu dia, ini tindak balas ke tak? Tindak balas ke tak? Jawapan dia, ya. Cikgu nanti akan share YouTube untuk tindak balas ini. Cikgu akan share YouTube tindak balas ini di dalam grup. Tonton. Sila tonton. Dia akan tukar warna. Ini adalah letak dalam air larutan tidak berwarna. Sebenarnya larutan tidak berwarna, kahan? 没有颜色的液体. Ini pun larutan tidak berwarna. 两个没有颜色的液体, dua larutan tidak berwarna campur. Ini kalium nitrat pun larutan yang tidak berwarna. Dia akan jadi tidak berwarna, tapi tiba-tiba adalah keluar warna kuning. Warna kuning. Okey, akan membentuk panggil apa? Pepejar kuning. Okey? 想象一下，两个没有颜色的液体, dua larutan yang tidak berwarna campur, tiba-tiba keluar kuning. Ini dia. Jadi ini adalah satu tindak balas yang cepat ke perlahan, kahan? Cepat ke perlahan? Cepat, ya. Yeah. Campur terus dapat kuning. Afif, boleh ikut Afif? Afif, boleh ikut? Boleh ya? Sambung ya. Nanti kalau lambat tak apa. Nanti kita tonton semula, dia akan sharekan link yang ada ya. Cikgu dah record. Jadi itu adalah tindak balas yang cepat. Okey? Jadi semasa sesuatu tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil. Bahan akan bertukar menjadi hasil tindak balas. Jadi kuantiti bahan akan berkurang, menjadi makin kurang, kuantiti hasil akan makin meningkat. Logik lah. Okay, bertambah dengan masa. Okey? Jadi perlu faham. Tengok pada graf gambar raja ini. Murid-murid yang saya hormati sekalian, tengok pada graf ini, muka surat 116. 116. Okey? Ada dua garis. Murid-murid, ada dua garis. Garis merah, garis yang biru. Cikgu tak nak anda susah payah, tapi cikgu nak kamu faham je. Cikgu akan tanya sekarang secara rawak, yang biru ke yang merah itu kadar tindak balas itu cepat ataupun tindak balas itu cepat. Merah ke biru? Okey, cikgu nak tanya orang dah sekarang. Fiona ada Fiona? Biru. Okey, bagus. Dah jawab dah. Fiona, kenapa biru itu lebih cepat? Kenapa biru itu lebih cepat? Cuba jawab tak? Kuantiti bahan tindak balas berkurang. Yang merah pun sama. Yang merah pun sama. Okey, Lok Jensen, nak jawab tak? Lok Jensen. Nak bantu Fiona kan, Lok Jensen? Cikgu cakap sendiri lagi ke Jensen? Ya, saya tahu biru itu tindak balas cepat. Kenapa? Sebab kita sekarang belajar kebat tau. Maksudnya cikgu nak bukan jawapan ya ke tidak saja. Kalau kamu nak dapat TP 3 ke 4, minimum kau perlu jelaskan. Wei semua. Okey?
Ken Wei nak tolong tak so Ken Wei? 我说我可以讲华语啊。可以可以，姐姑 faham bahasa Cina, no problem. 那个蓝色的那条线比红色的那条还要低，所以它走得比较 Okey. 快。 Kawan kita cakap, bagus, biru itu lebih rendah daripada merah. Okey, jadi siapa yang tak tahu, Fiona, dengar ya Fiona. Cikgu senang je. Ambil satu garis pembaris, letak menegak. Ikut paksiwan letak. Okey, kamu akan nampak dia potong pada dua tempat, betul kan Fiona? Betul? Ya? Jadi, kamu akan nampak merah dan biru. Mana satu yang jadi cepat hilang? Sebab kita ini ada bahan tindak balas bahan, dia sepatutnya hilangkan. Hasil baru dia meningkat. Jadi mana satu yang cepat hilang? Biru ke merah, Fiona? Biru, bagus. Jadi biru dia cepat hilang. Jadi cepat ini diberikan tafsiran masa itu lebih pendek. Masa pendek. Nampak? Masa pendek dia hilang. Contoh hasil pun sama. Kita letak satu garis. Okey, letak satu garis. Dia potong pada dua tempat. Bagus. Hasil, mana satu yang lebih cepat? Kamu akan nampak hasil dia lebih tinggi. Oh, tengok biru. Masa yang sama, biru lebih tinggi. Hasil dia lebih cepat. Masa dia sekali lagi pendek ke panjang? Masa dia lebih pendek untuk mencapai hasil yang lebih banyak. Masa lebih pendek untuk mencapai hasil yang lebih banyak. Itu panggil kadar tindak balas tinggi. 当刚才的意思讲说，它用的时间是短的，但是它那个叫做它产生出的那一个产品比较多。应该讲说产品啊，也不是产品啊，应该讲说是那个化学反应的那个产物比较多。OK 明白吗？ Boleh faham tak Kahan?比较快. Kalau dia lebih cepat maksudnya masa pendek ke banyak? 时间越短还是越长? Tuan no? Yes, itu yang kita nak bagi tahu. Masa pendek hasil banyak, itu panggil cepat. Okey? Jadi dalam soalan kalau dia gorengkan istilah itu kamu boleh faham lah. Jadi kita diberikan satu gambar aja. Apakah persamaan antara tindak balas cepat, tindak balas perlahan? OK？ 快跟慢的反应有到底它们的之间的相同点是什么？ persamaan. OK。Kuantiti bahan berkurang. Tetap berkurang mah. Hanya dia berkurang lebih cepat atau berkurang lebih lambat. Satu kuantiti hasil bertambah. Satu lebih cepat, satu lebih perlahan. Jadi perbezaan dia adalah, okey, untuk kadar tindak balas. Kadar tindak balas cepat, dengar ya, ini penting sangat. Itu是考试的题目了. Kalau kita guna istilah kadar, dengar ya, Fiona, penting ya, kadar. Kita tidak boleh guna cepat ataupun perlahan. Kadar mesti tinggi. Cepat ataupun perlahan sebenarnya dia lebih kepada maksud kelajuan. Sesuatu. Kadar pun sesuatu. OK？ kadar 不是应该是力度，还有个率字，有个率。OK？ 反应率，它不是速度。Jadi kita tak boleh guna kadar cepat. Salah. Kadar apa dia? Fiona? Kadar cepat ke kadar apa? Afiq, nak bantu tak Afiq? Pekling? Com Pekling ada? Pekling? Okey ke tak? Pekling, okey ke tak Pekling? Lawannya? Lawannya okey? Hello? Bukan man, cikgu faham.
mungkin ada antara kita ini tak boleh nak memberi respon cepat-cepat dia, tapi sekurang-kurangnya type pada chat box pun cikgu baca. Okey? Kalau tidak, cikgu akan terfikir anda tertidur. Cikgu perlu sebut panggil nama kerap supaya anda beri fokus je. Jadi cikgu ulang ya. Kadar tidak boleh menggunakan cepat atau perlahan untuk jelaskan kadar. Kadar tinggi atau kadar rendah, itu baru betul. Tindak balas cepat, tindak balas perlahan tak salah. Tetapi kalau kamu tulis kadar tindak balas cepat, salah. 因为那个反应率，你不能讲它快或是慢，你是真讲说高效率还是慢效率高或慢，高或低不是慢。Okey, tinggi ataupun rendah. Kalau anda tengok kadar, kalau tindak balas perlahan, kadar tindak balas rendah. Okey, kerana tindak balas berlaku dengan perlahannya, maksudnya menggunakan masa yang pendek ataupun masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Kalau tindak balas perlahan akan menggunakan masa yang panjang. Diulang, kadar tindak balas rendah akan guna masa yang panjang. 比如说如果一个反应率慢的话，它用的时间就比较长。Okey? Jadi tengok pada gambar raja ini. Murid-murid tengok di depan ya. Tengok depan ya. Nyalaan gas butana, satu pengaratan besi. 一个是着火，一个就是生锈。 Mana satu tindak balas cepat? Mana satu dikira tindak balas cepat ataupun kadar tindak balas tinggi? Siapa nak jawab? Dua. Dua itu apa? Afiq? Afiq ada Afiq? Pengaratan besi itu perlahan ke cepat? Apa dia 4.1? Sedihnya. Fiona, fokus ke tak Fiona? Jika tanya, gambar, 4.1, betul lah, sorry, gambar foto 4.1 bukan aktiviti. Sorry, Fiona, maaf ya, cikgu tak nampak gambar foto 4.1 itu. Sorry, ingat 1 dan 2 je. Terima kasih Fiona, bagus. Iaitu 4.1, iaitu nyalaan butana ya. Siapa lagi yang jawab? Pengaratan besi, Afiq. Besi karat cepat ke lambat ni? Kamu letak besi, perlu biar dia 1 saat ke seminit jadi karat ataupun biar dia 1 jam seharian baru dia karat? Afiq? Lambat lah, bagus. Itu tindak balas lambat perlahan. Jadi kadar tindak balas dia rendah. Jadi cikgu pun tak ada buang masa untuk ini. Jadi cikgu, kita akan sampai bab yang paling penting untuk anda, tapi wajib tahu. Sebab ini matematik juga. Hari ini, dengar ya. Dah cakap tindak balas, dah cakap bahan, dah cakap hasil. Kita akan fokus pada istilah sekarang kadar. Itu punya kadar. Jadi kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti tindak balas bahan atau hasil per unit masa. Perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas. OK， 如果反应物变少吗？越快变少，就是它的那个力度越快的意思。比如说，jadi macam mana kita dah kira, inilah eksperimen sepatutnya kita buat kat sekolah. Kadar tindak balas rujuk kepada perubahan kuantiti bahan atau hasil bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Dalam bahasa lain, kalau kamu belajar matematik, maksud dia kadar berhubung secara songsang dengan masa. T ialah masa. Jadi masa dia panjang, kadar dia akan jadi kecil ataupun rendah. Hubungan songsang. Masa dia pendek, kalau masa dia pendek, kamu boleh tonton semula nanti ya, masa kalau dia pendek, kadar dia akan jadi tinggi. Kadar tindak balas akan tinggi kalau masa yang digunakan adalah pendek ataupun rendah. Jadi antara perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang boleh diperhati atau diukur. Kalau kamu ada buku muka surat 117 atau 18, jadi cikgu, kita boleh perhatikan ke atau buat eksperimen untuk mengkaji kadar itu
tinggi atau rendah? Jawapan ya, ya. Apa yang kita boleh perhatikan di sini ataupun ukur? Pertama, pengurangan jisim. Pengurangan jisim，意思说，如果你的那个物品，你用的物质很快变轻。Kalau kamu guna bahan, kamu kira dia punya jisim, sangat cepat jisim itu menjadi kecil, 很快变轻。kadar tinggi ke kadar rendah. Kalau dia cepat menjadi kecil atau menjadi ringan, cepat. Kadar tindak balas tinggi ke rendah, siapa nak jawab? Lord Jensen ada? Ada. Okey, jadi kalau sesuatu bahan itu tindak balas cepat menjadi ringan. Kamu kira 5 gram, sangat kejap 10 saat dia jadi 1 gram. 5 gram menjadi 1 gram dalam 1 saat. Kadar tinggi ke kadar rendah? Kadar tindak balas tinggi ke kadar tindak balas rendah? Tinggi. Terima kasih ya. Betul. Okey. Jadi itu salah satu. Kita juga boleh tengok pertambahan jisim. Okey. Cikgu, kita tak boleh tengok jisim. Berat sebab kalau 0.1 gram, 0.01 gram kecil. Apa lagi kita boleh tengok? Kita juga boleh tengok isi padu. Kita juga boleh tengok kepekatan. Tengok ya, tengok. Pertambahan itu biasa rujuk pada hasil. Okey? Pada hasil. Jadi, apa lagi yang kita boleh tengok? Kita juga boleh tengok pengurangan pertambahan apa? Pada suhu dan pH. Tekanan jarang kita buatlah, jarang. Kekonduksian elektrik pun kita boleh tengok. Kita buat setindak balas, tengok lampu mentol nyala ke tidak. Lampu mentol nyala ke tidak. 比如说看那个灯泡有没有灯，如果那个灯着的话，一个实验，那个灯着的话，kalau buat satu eksperimen, kita sambung pada mentol, mula-mula mentol tak nyala, tapi lepas kita campur bahan, mentol itu nyala, contoh. Okey, itu apa kita tengok. Dia tengok mentol nyala, ya, mentol nyala itu rujuk kepada kekonduksian elektrik, 也就是说导电，有没有产生电流的意思。Okey, kita juga boleh tengok kekonduksian haba. Kita juga boleh tengok keamatan warna campuran tindak balas, 变颜色. Okey, kita juga boleh tengok pertambahan isi padu dan tekanan gas yang terbebas dan juga ketinggian mendakan yang terbentuk. 那个沉淀物的产生lah. Jadi, cikgu pun tak nak buang masa. Okey, cikgu pun tak nak buang masa. Murid-murid, tengok pada gambar raja depan. Cikgu akan tamatkan kelas sampai muka surat 118 saja tau. Jangan risau, 118. Okey, nanti cikgu akan bagi link untuk kehadiran hari ini. Tapi cikgu hari ini buat perlahan sikit supaya anda boleh ikut. Jadi, macam mana kita buat penentuan kadar tindak balas? Cikgu, saya tak pernah buat eksperimen ini. Saya tak kisah. Yang penting kamu tengok dalam gambar raja ini. Cikgu, gambar ini apa maksud? Gambar ini apa maksud? Tengok pita magnesium. Mei. Mei. 放进去, cikgu, apa yang biru ini? Pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. 也就是酸性物质. Cikgu, apa yang berlaku? Nampak ke tak ada gelombang udara? 看到那些泡泡没有？看到没有先？ Fiona, nampak ke tak Fiona? Buat apa itu Fiona? Tengah buat apa itu? Jadi magnesium campur asid hidroklorik akan hasilkan gelombang udara. Gelombang udara. Jadi macam mana kita nak hitung kadar tindak balas? Maksudnya kita nak carikan kadar itu tinggi ke rendah ataupun tindak balas itu cepat ke perlahan. Kita mungkin tengok. Kita akan kira 0.3 gram pita. 0.3 gram pita. Tengok. Dari 0 saat sampai ke 30 saat. Dia mengguna jumlah berapa saat di sini? 30 saat. Dari pita magnesium mengecil jadi hilang. Lawannya, nampak ke tak? Pita magnesium itu hilang dalam asid. Nampak ke tidak?
Lawannya nampak ke tak? Lawannya. Hello. Mushi. Nampak ya? Jadi dia mengguna 30 saat untuk hilang dalam asid hidroklorik ini. Jadi macam mana kita nak kira tindak balas tersebut? Kita tengok pengurangan jisim. 0.3 gram menjadi kosong dalam 30 saat. 0.3 gram menjadi kosong dalam 30 saat. Jadi 0.3 menjadi kosong kan? Okey, bahagi dengan 30 saat. Ini gram, perubahan jisim dia gram, sama lah. Bahagi, kira dengan kalkulator, dapatlah 0.01 gram per saat. Pentingnya anda tahu nilai ini, sebabnya soalan kalau saya tanya murid-murid semua. Kalau ada satu kadar tindak balas mengguna 0.1 gram per saat. Kadar tindak balas dia ialah 0.1 gram per saat. Okey? 0.1 gram per saat ini, kadar dia lebih cepat ke, lebih tinggi ke ataupun lebih rendah daripada 0.01 gram? Fiona, jawab. 0.1 gram per saat lebih tinggi daripada 0.01 ke lebih rendah daripada 0.01? Pergi mana tadi? Fiona balik sini. Fiona buat apa itu? Salah. 0.1 lebih tinggi daripada 0.01. Lebih tinggi. Kadar dia lebih tinggi maksudnya dia lebih cepat. Tindak balas itu lebih cepat. Kita guna matematik. 0.1 ialah 1/10 betul. 0.01 ialah 1/100. Mana satu lebih tinggi Fiona? 1/10 ke 1/100? Mana satu lebih besar? Matematik. Lebih tinggi, thank you. Fiona 1/10 ke 1/100? Mana satu lebih tinggi? 1/100 1/100 lebih rendah lah sis. Hello. Tinggi 1/100. Ya, okey. Saya macam ni lah. Saya bagi kamu RM10. Bagi 10 dapat berapa? RM10 bagi RM1. Tambah. Saya kata per bahagi. Jadi ini tidak saya kata. Kadar ini banyak melibatkan matematik ya. Cikgu tak nak buatkan hidup kamu susah. Yang penting anda perlu faham. Okey? Boleh ikut ke tak? Cikgu tak nak buang masa ya. Depan ni cikgu akan share 2 YouTube ya. YouTube mengajar ni dan satu YouTube untuk tindak balas plumbum nitrat dengan kalium iodida. Itu tindak balas kimia yang kita buat di dalam makmal. Dan cikgu kalau sempat cikgu pun sharekan yang tindak balas magnesium dengan asid hidroklorik ini. Kamu akan tengok. Kita akan buat eksperimen ini kalau sempat. Lepas itu kita akan buat eksperimen dan sediakan laporan untuk perekodan PBD, pentaksiran bilik darjah anda. Okey murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa sangat sekarang. Cikgu akan bagi link kehadiran untuk hari ini ya. Yang kedua, tadi yang pertama, ini yang kedua. Nampak sama tapi sebenarnya tidak. Cikgu akan bagi. Ini adalah kehadiran untuk hari ini. Tadi mula-mula itu adalah jam semalam. Ini untuk hari ini. Tolong isikan ya. Cikgu akan mengisikan kehadiran anda setiap hari mulai semalam lah. Ya? Yelah dah habis ke? Yelah dah habis dah, apa yang kamu nak? Tak adalah. Apa ni Cikgu Atika dah share link. Dia kata daripada 12. Ya. Cikgu dah habis dah ni. Cikgu tahu ada dia. Cikgu pun nampak dah tu. Sabarlah sayang. Ayo, ni cikgu cepat je ni. Okey. Jadi sekarang cikgu sharekan link. Minta semua tolong isikan kehadiran. Minta tolong isikan kehadiran satu dan isi kehadiran untuk kedua. Cikgu akan share dalam kelas sekali lagi. Okey. Minta tolong supaya isikan kehadiran anda akan diambil kira dan dihantar ke kementerian tau. Siapa yang tak isi tu memang tak datang lah. Nanti mungkin ada tindakan cari mereka kenapa tak masuk kelas, itu ni semua. Yang tak datang boleh tonton YouTube dan isi juga. Cikgu kira datang juga. Tolong bagi tahu kawan-kawan ya. Tolong ya Fiona, bagi tahu kawan-kawan Rilin semua itu boleh ya? Hello? So kita start
belajar apa ni? 1 poin berapa? Apa itu? Kan nak kena isi tajuk apa kita belajar. Ya, kamu hari ni belajar apa tajuk, kamu isi je lah, apa susah. Tak payah tipu. Kalau kamu dengar dari awal, kamu tahulah kamu belajar apa. Itu je. Saya tak tahu. Tak tahu. Pilihlah, belajarlah ni bila lagi. Kadar tindak balas lagi yang kat bawah tu. You punya nanti jawab betul-betul ikhlas ya. Cikgu tak nak buang masa ya. Jadi itu je untuk hari ini. Siapa ada soalan? Ini untuk kehadiran hari ini. Kehadiran hari ini. Okay, yang kehadiran yang pertama itu ini yang semalamnya, cikgu share sekali lagi. Ini untuk kehadiran semalam. Okey. Cikgu nanti akan share dalam grup semula untuk kehadiran hari ini. Yang semalam cikgu dah share sebelum itu. Jadi tolong minta kawan semua, cikgu akan share 2 video nanti sekali lagi, tonton video itu dan isikan kehadiran untuk hari ini untuk mereka datang. Terima kasih semua. Anda boleh dismiss sekarang bersurai. Kalau ada soalan, tinggal selepas ni. Terima kasih banyak-banyak. Itu. Terima kasih cikgu. Sama Ihan.